Selamat pagi semua. Pada hari ini saya akan kongsikan ilmu ataupun tips untuk melakukan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, eksperimen ini terkandung di dalam amali sains fizik tingkatan 5. Okey, jom kita lihat dan baca sendiri apakah butiran amali tersebut. Jom. Okey, eksperimen 2.1.2, pembeli hubah yang dimanipulasikan ialah kedalaman cecair, dan yang bergerak balas ataupun yang memberi respon terhadap perubahan kedalaman cecair tadi ialah beza ketinggian air di dalam manometer. Dan pembeli ubah yang dimalarkan ataupun elemen yang kita tidak ubah atau tidak kacau apa-apa pun adalah ketempatan cecair yang kita akan gunakan. Okey, apakah bahan-bahan yang kita akan gunakan? Pertama adalah kaki retod, manometer, set corong T-cell, pembaris, air berwarna, botol plastik ataupun bikar tinggi. Okey, kalau korang tidak ada air berwarna, korang juga boleh gunakan air putih lah, sebab kita pun boleh nampak juga perubahan kedalaman ataupun ketinggian air tersebut nanti. Okey, ini adalah radas yang kita perlu sediakan. Okey, yang berbentuk U-shape ni, U-shape ini adalah manometer. Okey, nanti saya akan paparkan gambar manometer yang terdapat di dalam makmal kami. Okey, yang corong ini, inilah yang kita namakan sebagai corong turas. Bukan, minta maaf. Corong T-cell ya. Corong T-cell ini kita akan sambungkan dengan tiup getah ke manometer. Dan manometer itu pula kita akan pegang dengan kaki retod bersekali dengan pembaris. Tetapi dia bergantung dengan jenis ataupun model manometer yang terdapat di makmal kemurang lah. Ada manometer yang manual ya, ataupun tidak maksudnya dia cuma U-shape saja, tiada body. So kamu perlu pegang ataupun tahan dia menggunakan kaki retod. Ada juga manometer yang ada body di belakang dia, maksudnya dia boleh berdiri sendiri. Itu lagi senang lah. Dia berdiri sendiri dan ada pembaris juga. Ada bacaan julat dia juga telah pun tersedia. So kamu tidak perlukan pembaris untuk mengukur ketinggian cecair di dalam manometer tersebut. Okey. So keputusannya, kita akan mulakan kedalaman yang kita manipulasikan tadi kan. Masih ingat kan tadi? Kita manipulasikan kedalaman cecair. So kita mulakan dengan 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm dan akhir sekali 25 cm. Kalau kamu perasan, bacaan ini semakin meningkat ataupun semakin dalam ya. Inilah manometer. Okey, macam yang cakap tadi, ada manometer yang cuma ada U-tube ni saja, cuma ada kaca U ni tapi tiada body. Tetapi ada juga manometer yang ada tube ni, ada julat dia sekali dan ada body dia. Macam ni kan, senang. So kalau ada begini senang, kita cuma ampai macam ni, teng, ada bacaan, kita masukkan air. Macam ni kita nampak ketinggian, beza dia punya ketinggian tersebut. Okey. So ingatkah tadi saya dah cakap pasal corong T-cell? So ini adalah corong T-cell. Okey, ini bukan bunga rose ataupun ini bukan tools yang boleh letak makanan ke apa. Ini adalah corong T-cell, di mana dia panjang, diperbuat daripada kaca, dan di atas dia ni macam ada bunga kan, bentuk bunga rose lah yang belum mekar begitu. Okey. Tetapi kalau kamu buat eksperimen ini kan, pastikan kamu ambil kain kasar. Kain kasar ni kain yang air tu boleh timbus gila kan, sikit. Macam kain kelambu begitu, potong 4 segi. Okey, tutup
mulut corong tisel ni pakai kain kasa tu dan ikat pakai getah. Saya sudah try yang tiada kain kasa, memang lari lah bacaan dia, melompat-lompat, mancut-mancut tu air keluar daripada ni ujung manometer ni yang terdedah ni. Okey. Apabila kamu sudah ada tutup kain kasa, sudah kamu ikat pakai getah tadi kan, kamu sambungkan manometer ni. Ini manometer yang saya kasih bulat-bulat ni manometer. Ambil satu tiup getah, saya sambung pergi sini. Saya masuk pergi dalam ni, terus saya selotip dah. Pakai selotip. Kenapa? Untuk mengelakkan masuk udara pergi dalam manometer ni. Okey. Pasang selotip tu tebal-tebal begini. Begitu juga di corong tisel ni, kan? Ni saya pasang juga selotip tebal ni, mungkin dalam 3 kali putar ni. Inilah beaker tinggi. Okey, beaker ni memang selalu ada lah, sebab di dalam amali fizik beaker ni kita perlukan untuk melihat tekanan air pada ketinggian ataupun kedalaman yang berbeza. Sebab ada satu eksperimen tu yang memerlukan beaker yang ada 3 lubang begini. Ini lubang pertama P, butang kedua Q dan butang ketiga Z ni. Kita isi air. Kalau kita buka yang pertama ni, kita tengok pancutan dia sampai mana. Okey, kita buka yang kedua, pancutan dia ada jauh sikit lah. Yang ketiga makin jauh. Okey, itu kita tidak akan buat di sini. So diteragam gagap awal pagi. Okey, tetapi beaker ini cukup tinggi, cukup cantik untuk kita gunakan sebagai salah satu komponen di dalam amali ini. Mula-mula kita kena isi air lah. Okey, kita kena isi air, pastikan air tu kalau boleh penuh lah begini ya. Okey, getah-getah ni kamu tidak payah pasang lah. Ini saya cuma bagi tunjuk saja. Yang ini 5 cm, ini 10, 15, ini 20, ini 25. Sebab kalau kamu masih ingat tadi kita ada pembeli hubah yang bergerak balas kan. So yang bukan pembeli hubah yang dimanipulasikan. Okey, yang dimanipulasikan tadi adalah ketinggian ataupun kedalaman air. So kamu kena kalau boleh kamu ambil pembaris panjang nanti, letak di sini, ikat dengan kaki reton kan. Supaya murid boleh nampak lah mana 5 cm, mana 10 cm kan, mana 15 cm, mana 20 cm, mana 25 cm, supaya dorang boleh dapatkan bacaan yang lebih jitu. Okey, apabila beaker ni sudah berisi air, kasih penuh-penuh dia isi, kamu boleh masukkan ni corong tisel lah pergi dalam ni. Okey, masukkan pelan-pelan. Ini contoh saja, ini sebab tiada air. Kenapa saya tidak letak air? Nanti satu kerja lagi pergi malap ni kan. Jadi saya masuk air pergi sini, pelan-pelan daripada 5 kan. Ini 5 kan, contoh ini 5. Okey, ini 10, turun slow-slow saja. Ini 15, ini 20, dan yang paling dalam lah kunun kan 25 cm. Okey, kalau kamu isi air tu cukup 25 cm, masuk pergi sini saja, ataupun beaker kamu tu kan tinggi dia cukup saja 25 cm. Kamu masuk saja confirm memanjut tu air pergi bawah kan. So pastikan dia lebih tinggi lah beaker tu. Apabila saya sampai ke takat 5 cm, bacaan di manometer tu akan berubah. Okey, yang lengan A akan meningkat, lengan B air dia akan berkurang sedikit. So ada beza ketinggian. So beza ketinggian itulah kita akan tengok. Kalau kita teruskan ke 10 cm, lengan A itu semakin meningkat dan lengan B semakin menyusut. Begitu juga seterusnya, kita turun kan, turun, dan seterusnya yang paling dalam, kamu akan nampak perbezaan dia. Kamu akan nampak lengan A semakin naik dan lengan B semakin turun. So perbezaan ketinggian antara kedua-dua lengan itulah yang menunjukkan ketekanan kan. Semakin dalam kedalaman cair, semakin tinggi tekanan. Betul tak? Sebab apabila kamu turunkan corong tisel ni, udara akan
push kan, akan ditolak masuk melalui tube ni ke dalam lengan A dan akan menolak air tu turun. Lengan B akan tolak air tu turun ke lengan A, dan air di lengan A itu makin naik, lengan B makin turun. So perbezaan tu kita mau tengok kan. Okey, kenapa saya cakap kita perlu selotip di sini? Sebab apabila kamu tidak selotip kuat-kuat di sini pun kamu tidak selotip dia kuat-kuat, kamu tahu apa akan jadi nanti? Ada udara yang akan masuk pergi dalam kamu punya manometer ni. Contoh lah kan, kamu kasih masuk ini corong tisel ke dalam ni. Okey. Belum sampai lagi 5 cm kan, pancut sudah air di sini. Kenapa? Sebab ada udara lain, bukan udara di dalam air ni. Ada udara di benda makmal yang masuk ke dalam tu. Lagi satu akan terbentuk gelombang udara lah kan. Ada bubbles. Bubbles tu kamu akan nampak di sini dia muncul tiba-tiba kan di sini. So pastikan elakkan tu semualah. Pastikan manometer kamu, tube manometer kamu bebas bubbles, air kamu pun cantik saja dia punya air macam ni. Okay guys, sampai situ saja perkongsian saya pada hari ini. So kalau kamu suka-suka ataupun kamu ada free tu, tekan like, share yang penting, dan klik lonceng kalau kamu mau next video lah, mungkin saya akan buat. Okay, see you there.